Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua sentiasa sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan sampaikan dua kisah seram di Lebuh Raya. Di mana dua kisah ini dikongsikan oleh seorang subscriber. Subscriber tersebut hanya ingin dikenali sebagai Putri Ledang. Kalau korang nak tahu apa yang dah dialami oleh Putri Ledang, korang kena stay dengan akak sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum akak meneruskan penceritaan akak ingin menjelaskan sedikit latar belakang Putri Ledang. Okey. Pada tahun 2008 hingga September 2013, Putri Ledang telah bertugas sebagai kaki tangan awam di Putrajaya. Dia bertugas sambil melanjutkan pelajaran secara part-time macam itulah di UKM. Jadi Putri Ledang ni dia tinggal di asrama UKM. Sementara tu keluarga dia tinggal di Kedah dan setiap hujung minggu dia akan pulang ke Kedah untuk bersama dengan family dia. Macam itulah. Jadi selepas waktu isyak biasanya dia akan bergerak daripada KL menuju ke Kedah. Macam itulah. Itu untuk pergerakan dia balik ke Kedah. Untuk pengetahuan korang, Putri Ledang ni dia banyak tahu mengalami pengalaman seram sepanjang dia menggunakan Lebuh Raya untuk balik ke Kedah. Dalam anggaran 5 tahun lebih lah dia menggunakan Lebuh Raya dekat situ kan. Dalam masa yang sama, dia juga pernah mengalami pengalaman seram semasa ingin pergi ke Putrajaya dari Kajang. Kalau korang nak tahu kisah-kisah dia, akak akan share pada kali ini. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama. Untuk kisah seram yang pertama berlaku di Lebuh Raya Kajang ke Putrajaya. Pada masa tu, Putri Ledang telah dibuli oleh sebuah kereta tau. Jadi pengalaman pertama di Lebuh Raya tu, dia bergerak daripada UKM nak ke tempat bertugas di Putrajaya. Minggu akhir Mei 2008 merupakan minggu yang kedua dia melapor diri ke Putrajaya. Macam tu lah dia pergi kerja dekat Putrajaya. Tu baru 2 minggu dia kerja kat situ. Untuk minggu pertama, minggu kedua semuanya dalam keadaan baik. Perjalanan dia tu bermula daripada asrama UKM tu nak pergi ke tempat kerja dekat Putrajaya tu memang tak ada apa-apa masalah pun. Pengalaman seram apa semua tak ada. Semuanya dalam keadaan yang okey. Jadi pada awalnya ada 3 masalah yang Putri Ledang ni hadapi tau untuk perjalanan pergi ke Putrajaya, sebab dia kurang mahir menggunakan jalan dari Kajang ke Putrajaya. Tambahan pula dia tak tahu macam mana nak set time, nak start dari rumah tu pukul berapa, nak sampai ke sana pukul berapa. Jadi dia tak boleh nak manage masa dia tahu. Untuk dia ambil perjalanan tu agak-agak berapa jam, nak jam kat sini kat sana ambil masa berapa jam. Macam tu lah kan, orang baru kan. Jadi semua benda dia akan buat kalau boleh diawalkan macam tu lah. Tambahan pula lagi, Putri Ledang ni dia tak suka parking di bawah bangunan pentadbiran kerajaan tau. Sebab di Putrajaya tu dia ada satu tempat parking dekat bawah bangunan tu kan. Tapi dia memang tak sukalah
parking dekat situ. Dia suka parking di tempat yang lapang, yang senang nak balik. Bila dah balik ni tak payahlah bersesak-sesak, terus tuju kereta. Masa tu dia parking bertentangan dengan bangunan Almanda Mall macam tu lah. Jadi senang lah kan, pergi jalan sampai terus boleh balik. Tak adalah nak bersusun kereta macam tu lah. Jadi memudahkan dia lah kononnya kan. Jadi berdasarkan ketiga-tiga masalah tu, maka awal minggu kedua tu Puteri Ledang pergi awal tau dekat kerja dia tau. Dia akan bertolak lebih kurang pukul 5 pagi dari Kajang nak menuju ke Putrajaya. Untuk sampai ke Putrajaya tu pula, dia perlu melalui 2 tol tau korang, iaitu tol Sungai Ramal dan tol Sungai Long. Masa tu jalan masih lengang dan sunyi. Tak ada kenderaan apa pun dekat situ kecuali kereta Puteri Ledang saja yang menghala ke Putrajaya. Memang keadaannya boleh dikatakan aman, tenteram kan, tak ada kenderaan yang banyak macam tu kan. Dah nama pukul 5 pagi kan. Sesampai sahaja di lebuh raya tersebut, lebih kurang 2 kilometer atau 1,5 kilometer je daripada tol Sungai Long tu. Maksudnya dia nak masuk ke tol Sungai Long tu, lebih kurang jarak macam tu lah yang diberikan. Jadi dia perlu susun masuk ke jalan utama macam tu lah. Jadi dia pun masuklah ke jalan utama. Jadi masa tu dia nampak tau bangunan tol tu dari jauh, memang dia dah nampak jelas tak jelas macam tu lah. Dia macam sama-sama, maklumlah bangunan tol kan besar. Jadi dia pun dah agak lah, memang dah dekat. So macam biasa je lah dia meneruskan pemanduan dia. Lepas tu masa tu kan, apa yang pasti dia dah dapat alert pada masa tu, kereta memang tak ada, kiri kanan atas bawah tepi apa semua memang tak ada apa pun. Jangan kata kereta, motor pun tak ada, apa pun tak ada kenderaan, cuma yang ada kereta dia je. Kemudian Puteri Ledang dia menyalakan lampu isyarat kanan tau, kanan jalan, sebab dia nak masuk ke kanan jalan. Jadi bila dia nak masuk ke kanan jalan tu, dia pandang sejenak di cermin tengah tau. Dia tengok kat cermin tengah tu sebelum nak masuk tu, nak pastikan lah ada tak kenderaan kat belakang. Yang bestnya dengan Puteri Ledang ni, walaupun tiada kenderaan di belakang dia, di kawasan dia, dia still juga mengutamakan peraturan. Maksudnya kalau kita nak masuk kanan, kita kena bagi signal. Kebanyakan daripada kita semua ni suka ambil mudah tau pasal signal. Macam tu. Jadi Puteri Ledang ni dia bagi juga signal kanan, walaupun memang dia nampak tak ada kereta kan. Jadi nak meneruskan perjalanan, belum pun lagi masuk di laluan kanan yang dia nak masuk tadi tu, alangkah terperanjatnya Puteri Ledang. Tiba-tiba mata dia rasa silau sangat. Alamak, ada lampu tinggi pula daripada kereta belakang. Entah dari mana kereta tu datang kau. Tiba-tiba je ada kereta pula kat belakang. Tadi dia yakin sangat memang tak ada kenderaan apa-apa pun, kereta apa pun memang tak ada. Lepas tu kereta tu dia bukan sahaja bagi lampu tinggi tau, malah dia macam nak menjolok kepala. Macam mana Kak nak fahamkan korang? Macam kepala kereta dia tu, dia memang halakan bersebelahan dengan kereta Puteri Ledang, seolah-olah macam dia nak memotong kereta Puteri Ledang. Jadi Puteri Ledang dia faham dengan isyarat yang diberikan. Maksudnya orang tu nak gerak dahulu, adalah tu emergency dia ke, dia memang tak boleh follow Puteri Ledang ke. So Puteri Ledang pun memperlahankan kenderaan dia untuk beri laluan kepada kenderaan tersebut. Tapi kan, bila Puteri Ledang ni perlahankan kenderaan dia, pemandu tu memasukkan semula kereta di belakang kereta Puteri Ledang. Maksudnya dia tak jadi nak potong. Ketika itulah kereta tu dia mengekori Puteri Ledang ni dengan sangat rapat gila, dekat gila masa tu kan. Puteri Ledang dia mula rasa macam rimas tau. Mana tak rimas kan, follow dekat kan. Jadi dia pun bagi signal kanan semula untuk ambil laluan kanan semula. Lepas tu dia nak geraklah ke kanan. Sekali lagi kereta tu buat perkara yang sama tau korang. Perbuatan tu dilakukan hampir sebanyak 5 atau 6 kali, sehingga membuatkan Puteri Ledang ni rasa rimas. Dia rasa dah hilang sabar. Dia rasa macam pemandu ni saja
nak bully dia saja, nak kenakan dia tau. Macam seronok tau kenakan dia tau. Jadi sampai satu tahap kesabaran Puteri Ledang ni memang dah tak boleh nak dikontrol lagi. Jadi Puteri Ledang pun ambil keputusan dia nak menurunkan kelajuan dia pada kadar 20 km sejam. Dia guna gear 2 pada masa tu tau. Dalam hati Puteri Ledang ni dia cakap, kau nak sangat kan? Ambil. Nak sangat bully aku kan? Nak bully aku kita tengok siapa bully siapa. Agak-agaknya pemandu ni boleh tak follow kereta ni dah slow macam ni? Aku bawa slow ni, kita tengok. Nak sangat kenakan aku kan? Macam tu. Punyalah marah Puteri Ledang sampai dia memang membebel keseorangan dalam kereta tahu. Dia nak tengok apa respon pemandu tu. Pemandu tu nak buat macam mana? Nak buat lagi? Nak cocok lagi ke? Nak pura-pura memotong lagi ke? Macam tu lah. Agak-agaknya kan pemandu tu dia macam dah bosan tahu nak mengekori Puteri Ledang yang perlahan-lahan macam kura-kura tu. Lepas tu tiba-tiba pula kereta tu nak memotong lagi Puteri Ledang dan bergerak seiring bersebelahan dengan kereta Puteri Ledang. Masa tu barulah Puteri Ledang dapat tengok bahawa kereta yang mengekori dia ni kereta jenis lama Datsun 120Y berwarna biru berkilat. Cantik korang. Kereta dia macam dijaga dengan elok, dijaga dengan rapi. Kereta nampak antik. Owner dia macam pembersih sangat. Dia punya berkilat tu memang jelas dengan lampu jalan yang agak sama, nampak berkilat. Tapi kenapa owner kereta tu berkelakuan macam ni? Macam tak penyabar tau. Tapi tak apalah. Puteri Ledang dia positifkan diri dia. Tapi kan aneh juga kereta ni tak keluarkan bunyi tau. Puteri Ledang terfikir juga, kenapa masa dia cuba nak dengar enjin kereta ni macam tak ada bunyi, senyap je. Yang kedengaran cuma bunyi enjin kereta dia je. Jadi dia cuba juga menghayati bunyi tu. Pelik lah kereta ni, tak ada bunyi. Ada ke kereta yang tak keluarkan bunyi korang? Memang tak ada lah. Lepas tu kereta tu bergerak dengan lampu di dalam dia terbuka tau. Lampu yang berwarna kekuning-kuningan macam tu. Kebetulan pula tingkap tu terbuka lah kan. Jadi masa tu Puteri Ledang memang boleh tengok dengan jelas dekat steering wheelnya. Macam tu. Lagi memeranjatkan Puteri Ledang pada waktu tu, rupanya kereta tu tiada pemandu. Korang, kereta yang dipandu tersebut tak ada pemandu. Memang menyeramkan untuk Puteri Ledang pada masa tu. Biar betul tak ada pemandu. Agak-agak lah kereta yang memang bawa agak pro jugalah untuk memotong macam tu kan. Acak-acak semua tu. Tak ada pemandu. Lama kelamaan Puteri Ledang memerhatikan kereta tu. Minda dia mula bertanya. Puteri Ledang ni dia pernah jadi guru sains. Dia pernah jadi pensyarah sains. Jadi dia mengambil kira logik akal lah. Betul ke tak ada pemandu kereta tu? Macam manalah boleh bergerak kalau tak ada pemandu? Boleh bergerak sendiri ke? Macam-macam perkara lah mula bermain di fikiran dia, mula dipersoalkan dalam diri dia. Jadi dia memang jarang lah nak berfikir perkara-perkara yang pelik dan seram. Tambah pula dia rasa kereta tu bergerak dengan kereta dia seiringan lebih kurang 5 minit. Dalam tempoh 5 minit tu memang sangat panjang jugalah untuk dia tengok sendiri dengan mata kepala dia bahawasanya kereta tu memang tak ada pemandu. Jangankan kata pemandu, penumpang belakang pun memang tak ada. Kosong, sekosong-kosongnya korang. Apa yang Puteri Ledang boleh lakukan pada waktu tu? Mulalah lutut dia menggeletar. Mulalah sign entah ke mana. Dia fikir, Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana dia nak meneruskan perjalanan dia ni? Belum sampai tol lagi tau. Belum sampai bangunan tol. Apa dia nak buat sekarang ni kan? Tapi kan penyelamat ada kat situ. Sebab apa tau? Sebab bila dia tengok jarak dia dengan bangunan tol tu memang dah agak dekat. Lebih kurang 50 meter je dari kenderaan dia nak menuju ke bangunan tol tu. Jadi dia mula rasa debaran dia tu agak berkurangan. Tapi kan lagi berdebar dia bila tiba-tiba kereta tu memecut laju
Dah tak ada orang, pecut pula nak ke manalah kereta tu kan. Dia tengok tahu, kereta tu menuju ke lorong touch and go. Kemudian kereta tu menghilang. Memang betul-betul touch and go, memang hilang, memang go terus. Tak ada terus nampak. Selepas tu dia cuba memerhatikan, selepas daripada palang tu kan, palang touch and go tu, kereta tu memang tak ada. Ajaib ni korang. Kemana agaknya? Nak kata terbang tak terbang. Memang sah kereta tu berhantu. Sepanjang perjalanan Puteri Ledang dari tol Sungai Long ke Putrajaya, dia merasa sangat takut. Sebab apa tahu? Risau tahu dalam fikiran dia, berbuatnya kereta yang sama datang untuk mengganggu dia lagi, untuk menakut-nakutkan dia lagi dekat situ. Macam mana? Apa yang dia nak buat? Tapi kan, nak atau tak, dia perlu meneruskan juga perjalanan dia demi mencari rezeki. Alhamdulillah korang, selepas dia meneruskan perjalanan dia dengan tekad itu, dia akhirnya sampai ke Putrajaya dengan selamat. Alhamdulillah. Apa yang berlaku selepas tu tahu? Dia ambil pengajaran daripada kejadian tu. Dia mula merancang perjalanan dia untuk lebih lewat sedikit. Dia akan pastikan ada kenderaan lain ataupun pengguna jalan raya lain yang akan menggunakan jalan tersebut supaya perkara seram ni takkan berulang. Alhamdulillah. Setakat tu saja perkongsian yang pertama. Jom kita menuju ke perkongsian yang kedua. Kisah seram yang kedua berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan, menghala ke utara. Dia macam area antara Gurun nak menuju ke Alor, macam tu. Kejadian tu berlaku pada tahun 2012. Apa yang berlaku korang? Sebenarnya Puteri Ledang ni dah dikejar oleh patung tau. Korang mesti tertanya-tanya kan, patung apalah yang nak kejar dia kan? Okey, akak teruskan penceritaan akak. Dia macam ni tau. Puteri Ledang ni dia nak balik ke kampung dia dekat Kedah. Itu yang akak bagi tahu daripada awal kan. So, dia nak jumpa family dia dekat Kedah. Setiap kali cuti hujung minggu, dia akan balik ke Kedah bersendirian. Masa tu dia akan bertolak pada hari Jumaat, malam Sabtu macam tu lah kan. Lepas tu kan dia kan kerja pada hari Jumaat. So dia akan bertolak lebih kurang pukul 10 malam daripada rumah dia KL untuk menuju ke Kedah. Jadi keadaan di Lebuh Raya pada ketika tu hanya sibuk di antara Jalan Bangi ke Tol Sungai Dua. Macam tu lah, dia berhampiran dengan Penang atau Sungai Petani. Kat situ dia akan sibuk, banyak kenderaan. Okey lagi kan? Maknanya tak adalah kita nak risau sangat, nak susah hati sangat walaupun kita drive sendirian. Selepas Tol Sungai Dua Lebuh Raya menghala ke utara lengang, ketika tu dia tengok jam lebih kurang hampir pukul 3 pagi tau korang. Semasa dia memandu pada ketika tu lebih kurang anggaran dia kelajuan 110 km per jam. Dan dia berhenti sekali-sekala lah, takkan nak direct drive kan, dia pun penat juga. So dia berhentilah dekat R&R untuk solat. Lepas tu dia nak makan ke, nak ke tandas ke, macam tu lah. Sebab dia rasakan perjalanan dia tu macam panjang masa. Tak apalah, gamble lah kan nak balik kampung. So tak payahlah nak berkejar sangat kan. So dia buatlah perjalanan, berhenti sana berhenti sini gitu. Jadi ketika dia meneruskan perjalanan dia tu, dah masuk kat Tol Sungai Dua, masa tu lah hujan mulai turun dengan agak lebat juga. Tapi pada awal je lebat, lama kelamaan dia akan jadi renyai. Dah renyai macam tu, kita boleh imaginekan lah bahawa jalan pada ketika itu memang agak bahaya tau untuk bawa kenderaan kita dalam keadaan laju tau. Tambahan pula keadaan jalan pada masa tu mula berkabus dan licin. Jadi Puteri Ledang hanya membawa kenderaan dia dengan kelajuan 80 km per jam. Selepas melalui R&R Gurun, dalam lebih kurang 10 minit perjalanan, Puteri Ledang dapati jalan di hadapan dia tu
telah diletakkan dengan kon-kon. Maksudnya sekarang ni jalan tu dalam proses membaik pulih macam tu lah kan. Jadi jalan tu daripada 3 lorong dah beralih kepada 2 lorong sebab 1 lorong lagi memang sedang dibaik pulih. So pergerakan kenderaan dia mula perlahan lagi tau. Sebab dia nak utamakan keselamatan. Kalau dia bawa laju, in case jadi apa-apa, banyak benda boleh berlaku kan. So dia nampak kat situ dalam keadaan dia memandu perlahan tu, dia nampak ada peralatan untuk membaiki lebuh raya tersebut tau. Macam jentera berat diletakkan sebelah tepi lebuh raya macam tu. Lepas tu dia pasang pula dengan lampu spotlight yang terang, nak bagi jelas kan jalan kat situ. Termasuklah sebuah patung yang lengkap dengan memakai topi dan baju keselamatan. Patung yang berfungsi untuk memegang bendera. Lepas tu kalau kita tengok kan, bendera dah pegang, dia pun bergerak macam tu, macam passion lah kan. Tapi patung yang dinyatakan ni, patung yang turun naik, betul lah tu, macam tu lah tu kan. So bila dia sampai berdekatan dengan patung tu tau, dia nak melalui patung tu, jadi dia tengok ke arah patung tu tau. Dia tengok patung tu macam biasa je. Kalau kita tengok patung yang berada tepi jalan pun, kita takkan rasa macam pelik ke apa ke kan. Tapi kan, patung tersebut diletakkan di atas troli. Sepatutnya dia memang statik dekat situ. Tapi pelik pula, bila patung yang disempadani dengan kon berderet sampai sepanjang-panjang jalan tu dibaiki, patung tu sepatutnya tak boleh nak bergerak tau korang. Agak jauh tau perjalanan dia sepanjang jalan yang rosak tu. Memang tak logik di akal tau patung tu untuk mengekori kereta Puteri Ledang tau. Masa tu Puteri Ledang masih lagi bawa kenderaan dia dengan kelajuan 80 km per jam. Masalahnya sekarang ni, memang dia tengok patung tu bergerak. Jelas dia nampak patung tu dengan trolinya sekali, apa semua, dengan benderanya sekali memang bergerak. Masa tu berada di sebelah tingkap dia je. Sebelah tu je dia nampak. Macam pelik tau. Sedangkan kereta Puteri Ledang ni bergerak ke depan. Bukannya dia berhenti nak tengok patung tu, tak. Dia teruskan juga perjalanan dia, pemanduan dia. Tapi patung tu stay gerak juga, ikut pada di sisi kereta dia. Lepas tu dia tengok patung tu dalam keadaan mengundur tau. Akak tak boleh nak imagine macam mana dalam keadaan mengundur. Tapi itulah yang ditulis oleh Puteri Ledang. Keadaan tubuh patung tu, masa dia tengok kan, patung tu sedang memandang ke arah dia. Semakin Puteri Ledang tu cuba memerhatikan patung di sebelah kiri dia, semakin jelas dia nampak badan patung tu memang menghadap ke arah dia. Malah muka patung tu pun memang memerhatikan dia, memandang ke arah dia dalam keadaan seolah-olah ada mata merenung ke arah dia tau. Mata yang mempunyai senyuman seperti ingin menakut-nakutkan dia, ingin bergurau dalam keadaan macam tu tau. Puteri Ledang dalam keadaan cemas, dia tengok pada jam dia. Masa tu baru pukul 3 pagi. Malah tak ada kenderaan pun yang menggunakan lebuh raya tu tau. Sama ada kenderaan yang menghala ke utara maupun ke selatan, memang tak ada. Memang betul-betul nak menduga dia pada waktu tu. Puteri Ledang meneruskan pemanduan dia. Kali ni dia pecut dengan lebih laju supaya dia boleh tinggalkan patung tu. Tapi kan maklam bagi dia, makin dia pecut, makin patung tu mengekori di sebelah kiri dia tau. Makin dia pecut, makin mengekori dia. Pelik kan? Sebab kon ada kat situ, tak ada pun dia langgar kon. Tak ada pun kon tu terbalik ke apa semua. Macam mana dia boleh rempuh pada kon tu? Korang boleh bayang ke tak? Patung apakah tu? Lepas tu Puteri Ledang memang blur, tak tahu nak buat apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Puteri Ledang tekad. Dia kata dia memang akan teruskan juga perjalanan dia walaupun pun. Takkan dia nak langgar di kiri dan kanan ke apa semua. Dia tetap juga meletakkan pada hati dia, dia akan sampai dengan selamat. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia meneruskan perjalanan dia sehingga sampai ke destinasi. Alhamdulillah, dia sampai ke destinasi dengan selamat. Dan Alhamdulillah juga dijelaskan kepada kita semua bahawasanya tak ada pun perkara-perkara mistik hantu ke apa semua yang menumpangi kenderaan dia pada waktu tersebut ataupun sepanjang tempoh dia menggunakan lebuh raya tu untuk balik kampung tau.
Jadi selepas tu dia ambil iktibar daripada apa yang dah berlaku. Dia mulakan perjalanan dia lebih awal daripada tu. Selepas maghrib dia dah gerak dah solat, dah gerak, supaya dia takkan bersendirian lagi atas jalan raya tau. Supaya adalah kenderaan lain yang akan bersama dengan dia. Sekurang-kurangnya 1 atau 2 kenderaan pun dah memadai. Jadi itu sahaja perkongsian dari Puteri Ledang. InsyaAllah ada rezeki Puteri Ledang akan share lagi dengan kita perkongsian seram yang lain. InsyaAllah terima kasih untuk Puteri Ledang kerana sudi untuk kongsi kisah pada malam ni. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sudi mendengar sampai habis. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita jadikan sempadan. Jadi sebelum memulakan perjalanan jauh korang setlah masa yang paling sesuai. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe.